Dalam video ini, kita akan lihat beberapa projek mega kerajaan Malaysia yang sering disebut sebagai kegagalan atau kontroversi. Projek Kereta Api Laju Kuala Lumpur ke Singapura. Projek mega ini diumumkan pada tahun 2013. Kos asal dianggarkan sekitar 60 sehingga 70 bilion ringgit. Tapi lepas kerajaan bertukar pada tahun 2018, projek ini dikaji semula dan akhirnya dibatalkan pada 2021. Tapi Malaysia terpaksa bayar pampasan sekitar 320 juta ringgit dekat Singapura. Kalau nak bina semula hari ini, anggaran kos boleh cecah lebih 100 bilion ringgit sebab inflasi, kenaikan kos bahan binaan dan perubahan model pembiayaan. Eye on Malaysia ialah roda Ferris gergasi setinggi kira-kira 60 meter yang dibina berhampiran Titi Wangsa Lake Gardens di Kuala Lumpur pada 2007. Projek ini dibangunkan sempena kempen pelancongan Visit Malaysia Year dan menelan kos kira-kira 30 juta ringgit. Pada awalnya, ia menjadi tarikan pelancong popular, tetapi selepas beberapa tahun, timbul isu pajakan tapak, kos operasi dan pertikaian antara pihak pengendali. Roda Ferris ini akhirnya ditutup dan dipindahkan keluar dari Kuala Lumpur, menjadikannya contoh projek tarikan pelancong yang tidak bertahan lama. Pengambil alihan aplikasi MySejahtera. Aplikasi ini dibangunkan semasa pandemik COVID-19. Kos pembangunan awal tidak diumum secara terperinci, tetapi pengambil alihan kerajaan memerlukan peruntukan lebih 20 juta ringgit. Penggunaan aplikasi yang kurang dari rakyat Malaysia menjadi tanda tanya keperluan dan keberkesanan aplikasi ini. Projek Monorail Putrajaya. Projek ini diumumkan sekitar tahun 1999 untuk menjadi sistem pengangkutan dalaman di Putrajaya. Struktur asas mula dibina pada awal tahun 2000, lepas tiang konkrit dan stesen 50% siap, tiba-tiba projek dihentikan. Kira-kira 797 juta ringgit telah dibelanjakan. Projek dihentikan kerana jumlah penduduk tidak mencapai sasaran dan anggaran penumpang tidak logik, pelaburan awal hangus. Struktur masih wujud hingga hari ini tanpa operasi. Kontrak pembinaan 6 kapal tempur untuk tentera laut Diraja Malaysia. Kontrak telah dianugerahkan pada tahun 2011 dengan nilai sekitar 9 bilion ringgit. Projek ini dibina di Lumut, Perak. Pada tahun 2022, sekitar 6 bilion ringgit telah dibayar, tapi 1 biji kapal pun belum siap sepenuhnya. Bila buat audit, mereka dapati perkara ini berlaku disebabkan ada permintaan perubahan reka bentuk kapal dan kelemahan pengurusan projek. Lepas disemak semula, untuk siapkan projek ini, dijangka akan mencecah lebih 11 bilion ringgit. Projek masih berjalan sehingga hari ini. Projek Permata Pintar Negara. Tujuannya ialah untuk mengenal pasti pelajar IQ tinggi melalui ujian saringan kebangsaan. Kemudian, mereka akan diberikan kurikulum yang cepat dan lebih mencabar dari sistem sekolah biasa. Projek Permata Pintar ni bermula sekitar 2009 dan beroperasi di kampus UKM Bangi. Kos pembangunan dan operasi awal dianggarkan melebihi 200 juta ringgit. Namun, ada pihak yang mempersoalkan sama ada model pendidikan khas ini terlalu mahal berbanding manfaatnya kepada sistem pendidikan secara keseluruhan. Pada tahun 2018, kerajaan tidak menutup program tersebut sepenuhnya. Sebaliknya, ia disusun semula dan pentadbirannya dipindahkan sepenuhnya kepada UKM. Skala program juga menjadi lebih kecil dan lebih fokus kepada pelajar berbakat. Projek Scorpion Submarine. Pembelian 2 kapal selam sekitar 2002 melibatkan kos kira-kira 7 bilion ringgit termasuk peralatan dan latihan.
Projek ini menjadi kontroversi politik, walaupun aset tersebut kini beroperasi. Stadium di Kuala Terengganu. Stadium ni telah siap dibina pada tahun 2008 dengan kos sekitar 300 juta ringgit. Tapi, tak lama lepas tu, sebahagian bumbung runtuh pada tahun 2009. Kerja baik pulih dan pengukuhan struktur pula menelan kos tambahan puluhan juta ringgit. Isu utama ialah kecacatan reka bentuk dan pembinaan. Projek Bandar Malaysia. Projek pembangunan semula tanah bekas Pangkalan Udara Sungai Besi di Kuala Lumpur ini diumumkan dengan nilai lebih 20 bilion ringgit. Walau bagaimanapun, perjanjian awal dibatalkan dan dirunding semula beberapa kali. Perubahan berlaku akibat isu pelaburan dan struktur pemilikan. Kuala Lumpur Linear City. Cadangan pembangunan Sungai Klang. Sekitar akhir 1990-an hingga awal 2000-an, terdapat pelan besar untuk membangunkan Sungai Klang menjadi projek bandar linear sepanjang sungai di Kuala Lumpur. Nilai cadangan projek ini pernah dianggarkan mencecah 10 bilion ringgit dengan konsep pembangunan komersial dan rekreasi sepanjang sungai. Namun, projek tersebut tidak pernah direalisasikan sepenuhnya, dan pelan pembangunan itu akhirnya digantikan dengan projek lain seperti River of Life. Projek Zon Bebas di Pelabuhan Klang. Projek ini dimulakan pada awal tahun 2000. Kos asalnya sekitar 1.8 bilion ringgit, kemudian meningkat kepada lebih 4.6 bilion ringgit akibat kos tanah dan pembiayaan. Projek ini dikaitkan dengan isu tadbir urus dan liabiliti jaminan kerajaan. Walaupun kawasan tersebut beroperasi, projek ini boleh dianggap gagal disebabkan beban hutang dikatakan menjadi isu utama dalam laporan audit negara.